Ini. Okey. Yes. Bismillah. Linabil karim wa alihi wa sahbihi kiram al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu kama hadaitana lil Islam wa 'allamtana al hikmata wal Qur'an wa syara'ta lana salata wa siyama wal qiyam wa salatan wa salaman ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khairil anam wa ala alihi wa sahabatihi tabi'in al-izam wa ala azwajihi tahiratil ummahatil mu'minin al-kiram wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Uhayyikum bi tahiyatil Islam tahiyatan mubarakatan min indillah tabaraka wa ta'ala ala wa hiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz wa na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, dirahmati dan dikasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi ahli jawatan kuasa masjid, pimpinan masyarakat, para asatizah, muslimin yang dikasihi dan dirahmati Allah. Pertama dan selama maaf syukur pada Allah Ta'ala. Petang yang berbahagia ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala izinkan kita untuk berada di dalam rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah, nikmat Ramadan pada tahun ini, alhamdulillah kita juga bertemu pada tanggal 16 Ramadan. Bererti kita sudah hampir dan kita telah melepasi separuh nisfu daripada bulan Ramadan. Dan kita dalam perjalanan untuk mencari dan untuk kita menggali seberapa banyak pahala dan amalan yang kita boleh buat. Tidak lain dan tidak bukan untuk kita mencari satu malam yang dinamakan sebagai Lailatul Qadar. Tuan-tuan sekalian, satu ketika Sayyidina Ali bin Abi Talib ditanya oleh seorang sahabat dengan beberapa soalan. Soalan pertama yang ditanya kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib, wahai Ali, dalam hidup kita ni apakah benda yang wajib? Lalu kata Sayyidina Ali, yang wajib dalam hidup kita ini ialah melaksanakan perintah Allah. Maka dia adalah satu kewajipan. Lalu sahabat tadi tanya, wahai Ali, apakah benda yang lagi wajib daripada itu? Lalu kata Sayyidina Ali, yang lagi wajib daripada itu ialah kamu meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, laksanakan perintah Allah satu kewajipan yang mesti dan wajib untuk kita laksanakan. Dan meninggalkan larangan Allah lebih utama untuk kita tinggalkan. Kerana membuat perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala akan mengundang kemukaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Soalan yang kedua ditanya kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, dalam hidup kita ni apakah benda yang dekat? Apakah benda yang dekat? Lalu kata Sayyidina Ali, yang dekat dalam hidup kita ni adalah kiamat. Tuan-tuan, kiamat ni adalah benda yang dekat. Sehingga kan Nabi sebut, ana wasa'ah kahatain. Aku dan kiamat itu, kata Rasulullah, seperti mana dua jari ini. Maknanya zaman Nabi ni tuan-tuan terlampau hampir dan terlampau dekat. Sehingga kan dua jari ini tidak dipisahkan oleh jari yang lain. Bayangkan zaman Nabi tuan-tuan dekat dan hampirnya sebegini. Lalu sekarang ni tuan-tuan kita tidak tahu betapa dekat dan hampirnya kiamat dengan kita. Tetapi kata Sayyidina Ali, ditanya soalan seterusnya, wahai Ali, ada tak benda yang lagi dekat daripada itu? Lalu kata Sayyidina Ali, yang lagi dekat daripada itu ialah kematian. Tuan-tuan, kiamat itu dekat, tetapi yang lagi dekat daripada kiamat itu ialah kematian. Tuan-tuan, sahabat kita yang duduk di sempadan Turki dan Syria, siapa sangka tuan-tuan 2-3 bulan yang lepas bahawa malam tersebut ataupun hari tersebut merupakan hari terakhir mereka. Setengah jam sebelum masuk waktu subuh,
Orang dalam keadaan bersiap-siap sedia nak bangkit, tuan-tuan, rupanya Allah Ta'ala takdirkan gempa bumi yang begitu kuat menggoncangkan sempadan Turki dan Syria. Tuan-tuan, mereka macam mana kita tidur juga pada malam nanti. Tuan-tuan, malam nanti tidur, dalam kepala kita besok kita dah plan kita nak buat apa. Rupanya tuan-tuan belum sempat jumpa esok, kuasa Allah Ta'ala mengatasi segala-galanya. Tuan-tuan sekalian, lalu begitulah keadaan kehidupan kita. Mati ni tuan-tuan dia dekat dan hampir dengan kita. Mereka pun tak menyangka bahawa malam tersebut ialah malam terakhir mereka. Tetapi kehendak Allah Ta'ala, tuan-tuan, dia mengatasi segala-galanya. Berapa puluh ribu orang, tuan-tuan, yang meninggal dunia. Walaupun kita tengok, tuan-tuan, ada yang meninggal dunia, tapi dalam masa yang sama kita melihat, kalau belum ajal, tuan-tuan, kita melihat ada juga yang terselamat. Tuan-tuan, seorang ibu yang hampir seminggu tertimbus ataupun di bawah timbunan batu, tetapi dijumpai dalam keadaan selamat. Tuan-tuan, bayi dilahirkan, ibunya meninggal dunia, bayinya selamat. Nak sebutkan, itulah dia rahsia kematian di dalam genggaman Allah Ta'ala. Kita menyangka bahawa semuanya mati, tetapi tuan-tuan, ada sebahagian yang diselamatkan oleh Allah. Sebab itulah kiamat itu hampir dan dekat. Tetapi yang lebih hampir dan dekat dengan kiamat itu ialah kematian yang berada di hadapan mata kita. Soalan yang ketiga ditanya kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, dalam hidup kita ni apa benda yang pelik? Tuan-tuan, lalu kata Sayyidina Ali, yang pelik itu ialah dunia. Dunia ni tuan-tuan benda yang pelik. Kenapa pelik? Sebab ramai yang tertipu dengan dunia. Sebab itulah dunia itu adalah satu benda yang pelik. Ramai orang yang tertarik dan tertipu, dan berapa ramai orang yang terpesona dengan keindahan dan kecantikan dunia. Tetapi ditanya kepada Sayyidina Ali, ada tak benda yang lagi pelik daripada itu? Lalu kata Sayyidina Ali, yang lagi pelik daripada dunia ialah manusia ataupun orang yang terlalu cinta dan gila kepada dunia. Tuan-tuan, dunia itu pelik dah, tapi adanya manusia yang cinta kepada dunia, maka kata Sayyidina Ali, itu lagi pelik. Sebab sepatutnya manusia ini dia tahu akan hakikat dunia. Kita ni tuan-tuan, umat Islam, kita tahu hakikat dunia. Dunia ni adalah tempat duduk kita sementara. Satu hari nanti kita akan tinggal dan kita akan pergi daripada dunia ini. Tapi ada sebahagian manusia, tuan-tuan, yang dia seolah-olah nak hidup dekat dunia ini selama-lamanya. Kadang-kadang dia cari rezeki, tuan-tuan, sampai dia tak sembahyang. Kadang-kadang dia cari rezeki, tuan-tuan, sampai langgar perintah Allah Ta'ala. Muslimin yang dikasihi rahmati Allah. Sebab itulah orang yang cinta kepada dunia, maka itu lagi pelik. Dan yang keempat, bila ditanya kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, dalam hidup kita ni apakah benda yang sukar ataupun benda yang susah? Tuan-tuan, apa benda susah? Kata Sayyidina Ali, yang susah ialah masuk dalam kubur. Tuan-tuan, susah tuan-tuan masuk dalam kubur. Secara teori dan praktikal ya tuan-tuan, masuk kubur ni senang. Apa susah Ustaz? Bila mati, bila ada orang mati Ustaz, kita mandikan dia, kemudian kita kafankan dia, kemudian kita panggil orang, kita semayangkan dia, kemudian kita usung sama-sama masuk dalam van, kemudian bawa pergi Bukit Muar sana, nanti kemudian kita tanam, kita tambur sama-sama. Selesai Ustaz. Tuan-tuan, secara teori dan praktikalnya memang begitu mudah. Mudah bagi orang yang hidup, bagi kita mudah. Tapi bagi orang yang mati, tuan-tuan, itulah satu permulaan yang sukar bagi mereka. Kerana kehidupan di alam yang dinamakan sebagai alam barzah ataupun alam kubur, dia akan menentukan bagaimana perjalanan dia selepas itu. Tapi ditanya kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, ada tak benda yang lagi sukar dan lagi susah daripada itu? Lalu kata Sayyidina Ali, ada. Tuan-tuan, kita ratakan bahawa kubur itu susah, tetapi kata Sayyidina Ali, yang lagi susah daripada kubur itu, kata Sayyidina Ali, ialah orang yang mati, orang yang meninggal dunia, tetapi dia tidak membawa apa-apa bekalan, maka itulah yang lagi sukar dan lagi susah. Tuan-tuan, kata Sayyidina Ali, masuk dalam kubur itu susah, tetapi lagi susah dan lagi sukar
adanya orang, adanya manusia yang mati, kemudian dia mati, dia masuk dalam kubur, tetapi dia tidak membawa apa-apa bekalan. Maka kata Sayyidina Ali, itu double sukar dan double susah, kata Sayyidina Ali. Sehingga kan kata Rasulullah, kalau kamu nak tahu keadaan orang yang meninggal dunia, dia mati tetapi tak membawa apa-apa bekalan, seumpama orang yang sedang lemas di tengah-tengah lautan, tenggelam timbul, mengharapkan bantuan dan pertolongan daripada orang lain. Tuan-tuan sekalian, sebab itulah hari ini tuan-tuan, Allah Ta'ala panjangkan umur kita. Tahun lepas mungkin kita dapat tarawih sebelah kawan kita. Tuan-tuan, tahun lepas mungkin tuan-tuan dapat buka puasa dengan sebahagian daripada ahli keluarga kita. Tapi tahun ni tuan-tuan, ceritanya berbeza. Dulu kawan yang sama-sama solat tarawih satu saf dengan kita, tahun ni tuan-tuan kita dapat semayang, dia dah tak dapat semayang dah. Kalau dulu tahun lepas kita dapat buka puasa bersama-sama dengan ahli keluarga kita, tapi tahun ni tuan-tuan suasana sedikit berbeza. Ada sebahagian daripada ahli keluarga kita yang Allah Ta'ala telah ambil. Tuan-tuan sekalian, tetapi Allah Ta'ala panjangkan umur kita, sehingga tahun ni Allah Ta'ala pertemukan lagi kita dengan Ramadan. Allah Ta'ala pertemukan lagi kita dengan satu bulan yang cukup istimewa. Allah Ta'ala pertemukan kita tuan-tuan dengan satu bulan yang dinamakan sebagai bulan 1000 rahmat dan 1000 keberkatan. Tuan-tuan sekalian, sebab itulah bila orang yang berjumpa dengan Ramadan ini, dia tidak mengambil peluang dan ruang yang Allah Ta'ala sediakan, maka dialah manusia yang paling rugi sekali. Dan Alhamdulillah tuan-tuan, kita duduk hari ini dalam majlis ilmu kerana kita nak bawa bekal. Tuan-tuan ada duit lebih, tuan-tuan masukkan dalam tabung, sebab kita nak bawa bekalan nanti. Tuan-tuan, kita ada masa lebih, kita baca Quran, kerana baca Quran itulah bekalan kita. Muslimin yang dikasihi rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan kebetulan tuan-tuan besok adalah peristiwa nuzulul Quran. Bagaimana Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada baginda Nabi SAW. Sebab itulah bulan Ramadan bukan hanya bulan puasa, tetapi bulan untuk manusia beribadah kepada Allah. Sehingga kan Ramadan itu tuan-tuan ditafsirkan ataupun dicerakinkan oleh sebahagian ulama. Ramadan itu tuan-tuan dia terdiri daripada 5 huruf. Ra, Mim, Dad, Alif, Nun. Lalu dicerakinkan setiap huruf tadi ni tuan-tuan kepada makna yang tertentu. Ra yang pertama tuan-tuan ialah rahmat. Bulan Ramadan adalah bulan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan yang mana Allah Ta'ala lunakkan kita untuk beribadah. Tuan-tuan, dalam diri kita ni ada nafsu. Dalam diri kita juga tuan-tuan ada keinginan, nafsu keinginan dalam diri kita. Ditambah pula tuan-tuan dengan syaitan yang ada di sekitar kita. Tuan-tuan, nafsu berkeinginan, syaitan membisikkan. Lalu sebahagian manusia dia tewas dengan bisikan dan pujuk rayu daripada syaitan. Muslimin yang dikasihi rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila syaitan Allah Ta'ala ikat, maka bulan Ramadan ini tuan-tuan kita lunak untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah bulan Ramadan ialah bulan rahmat. Dan yang kedua, Mim adalah maghfirah. Bulan Ramadan adalah bulan keampunan Allah Ta'ala. Tuan-tuan bayangkan Nabi sebut pada setiap malam Allah Ta'ala akan ampunkan dosa hamba-hambanya. Tuan-tuan, setiap malam Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Bayangkan setiap malam ini Allah Ta'ala akan ampunkan dosa hamba-hambanya yang berpuasa dan melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala. Dan yang ketiga tuan-tuan, Alif, Dad itu adalah Dia'un. Dia itu artinya ialah cahaya. Ramadan tuan-tuan ialah bulan cahaya. Kenapa bulan cahaya? Kerana bulan Ramadan bulan yang Allah Ta'ala turunkan di dalamnya Al-Quran. Sebab itulah tuan-tuan, mungkin sebahagian daripada kita ni tuan-tuan dah menghabiskan hari ni 16 hari bulan ataupun 16 Ramadan dah sampai juzuk yang ke-16. Ataupun mungkin sebahagian daripada kita tuan-tuan masuk 15 Ramadan dia dah khatam sekali khatam Quran. Tuan-tuan, lalu orang ini adalah orang yang beruntung. Kenapa dia beruntung? Kerana manusia seperti ini tuan-tuan, dia sedang mengejar pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, sebab itulah kita kena azam.
azam untuk khatamkan Quran pada tahun ini. Sebab itulah tuan-tuan, ada orang kata, "Alah Ustaz, azam itu umpama kapal." Tuan-tuan, azam itu umpama kapal. Okay. Kenapa pula umpama kapal? Sebab akhirnya Ustaz, dia akan ke laut juga. Tuan-tuan, azam itu dia umpama kapal. Sebab akhirnya dia akan ke laut juga. Maknanya kalau kita berazam tapi tak buat apa-apa, akan memang ke laut lah kita punya azam tadi. Tuan-tuan, kalau kita niat nak khatamkan satu Quran, maka kita kena spekkan ataupun kita kena wajibkan satu hari mesti satu juzuk untuk kita khatamkan Quran. Muslimin yang dikasihi rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang keempat, ra, mim, dad, alif. Alif itu adalah imsak. Apa maksud imsak? Allah Ta'ala menahan dirinya daripada memukai hamba-hambanya pada bulan Ramadan. Allah Ta'ala tahan kebukaannya pada bulan Ramadan. Dan yang terakhir sekali tuan-tuan ialah ra, mim, dad, alif, nun. Nun yang terakhir tuan-tuan ialah najatun minan nar. Manusia ini akhirnya, kata Rasulullah, akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ni yang terakhir bila manusia melepasi bulan Ramadan. Dikeluarkan manusia tadi daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kejayaan yang sebenarnya, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Manusia yang Allah Ta'ala keluarkan daripada api neraka, kemudian dia masuk dalam syurga, maka kelompok ini tuan-tuan ialah kelompok yang berjaya. Muslimin yang dikasihi rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tuan-tuan, bulan Ramadan adalah bulan untuk kita melaksanakan pelbagai ibadah, pelbagai amalan untuk kita buat, untuk kita tambahkan. Kerana amalan tadi ni tuan-tuan, kita nak bawa pergi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, di kesempatan masa yang ada ni tuan-tuan, saya nak kongsikan satu hadis daripada Nabi SAW tentang amalan yang mudah tetapi pahalanya berganda. Mungkin tuan-tuan dah biasa buat amalan ni, kan? Tetapi saya sebutkan juga supaya kita tahu akan kelebihan amalan yang mudah ini tetapi pahalanya berganda yang Nabi sebutkan. Satu hadis daripada Sayyidina Bilal bin Yasar bin Zaid maula Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Man qala astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ghufira lahu wa in kana fara min az-zahfi." Kata Rasulullah, barang siapa yang menyebutkan satu kalimah istighfar, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, baca astaghfirullah saja tuan-tuan, kata Nabi, maka kata Rasulullah, nescaya akan diampunkan baginya dosa-dosanya walaupun dia itu adalah seorang yang lari daripada medan peperangan. Tuan-tuan, baca istighfar, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kita walaupun dosa tadi adalah lari daripada medan perang. Tuan-tuan biasa dengar Nabi sebutkan ada 7 dosa besar yang kamu kena jauh. Yang Nabi sebut ijtanibu sab'al mubiqat, jauhkan diri kamu daripada 7 dosa besar, kata Nabi. Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, wa ma hunna? Apa 7 dosa besar tadi? Lalu Nabi sebutkan yang pertama sekali ialah asyirku billah. Kamu buat syirik kepada Allah, itu dosa besar. Yang kedua, wasihru, kamu melakukan perbuatan sihir. Yang ketiga, waqatlun nafsil lati haramallahu illa bilhaq, bunuh orang tanpa sebab yang hak, maka kamu telah melakukan dosa besar. Yang keempat ialah waqlu riba, makan riba. Makan riba ni tuan-tuan, dia banyak jenis. Kemudian yang kelima, waqlu malal yatim, makan harta anak yatim, maka kamu telah buat satu dosa besar. Yang keenam, watawalla yaumaz zahfi, kamu pergi perang kemudian kamu lari daripada medan perang, maka kamu telah buat satu dosa besar, kata Nabi. Tetapi dosa besar ini tuan-tuan, kata Nabi, akan terhapus bila kamu mengucapkan kalimah istighfar astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
sebut kalimah ini, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kita. Tuan-tuan, sayangnya Allah Ta'ala kepada kita, kasihnya Allah Ta'ala kepada kita, tuan-tuan. Dengan mengucapkan kalimah itu saja, tuan-tuan, Allah Ta'ala akan hapuskan dan Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosa kita. Muslimin yang dikasihi rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah orang yang istighfar ni, tuan-tuan, dia punya kelebihan banyak. Kalau tuan-tuan buka dalam Al-Quran, buka dalam surah Nuh ayat yang ke-10. Dalam Quran surah Nuh ayat 10, bagaimana Allah Ta'ala ceritakan tentang kelebihan orang yang minta ampun kepada Allah. Tuan-tuan, satu ketika ada 3 orang datang mengadu kepada Hasan Al-Basri. Dia mengadu, berjumpa dengan Imam Hasan Al-Basri. Dia kata, wahai Imam, aku ni kahwin lama dah aku kahwin. Tapi bila aku ni dah kahwin, sampai sekarang ni Allah Ta'ala masih lagi belum kurniakan zuriat keturunan kepada aku. Padahal macam-macam dah petua aku buat, macam-macam ubat dah aku try, macam-macam doktor dah aku jumpa, tapi sampai hari ni masih lagi belum jumpa lagi, ataupun masih lagi belum dapat zuriat lagi. Kan? Macam-macam petua dah, bukan hanya tongkat ali aku bedal, tongkat motor pun aku rebus sekali. Kan? Contoh. Tapi sampai hari ni masih lagi belum dapat zuriat lagi, kata dia. Lalu kata Imam Hasan Al-Basri, banyakkan istighfar kepada Allah. Banyakkan istighfar kepada Allah. Tuan-tuan, dia bukan suruh istighfar, tapi banyakkan istighfar kepada Allah. Tuan-tuan, orang kedua datang, dia kata, wahai Imam, aku ni masalah banyak sangat. Aku ni banyak masalah. Masalah satu belum selesai, datang lagi satu masalah. Masalah dah selesai, datang lagi masalah yang lain. Masalah ni tak pernah surut dalam hidup aku, kata lelaki tadi ni. Lalu kata Hasan Al-Basri, banyakkan istighfar kepada Allah Ta'ala. Banyakkan istighfar kepada Allah. Tuan-tuan, orang ketiga datang, dia kata, wahai Imam, aku ni ada masalah. Masalahku ialah rezeki aku ni mahal. Rezeki aku ni mahal, rezeki aku ni sempit, tak macam orang lain. Aku ni kerja lebih kurang macam jiran depan rumah aku tu, tapi aku tengok rezeki dia lagi murah daripada aku, kata pemuda tadi. Dia kerja macam aku, tapi aku ni nak betulkan bumbung rumah yang bocor tu pun makan tahun baru betul aku punya bumbung rumah. Tapi jiran depan rumah aku ni, ya Allah, dia punya rezekinya murah betul. Aku ni nak tukar tayar kereta pun makan bulan baru boleh tukar tayar. Tapi jiran depan rumah aku tu bukan tukar tayar, setiap bulan dia tukar kereta. Tukar kunci kereta tu setiap bulan. Aku ni nak betulkan rumah ni makan tahun baru betul rumah aku ni. Tapi jiran depan rumah aku tu setiap bulan dia punya renovate rumah. Aku pergi bulan ni dia renovate belah kanan, bulan depan pergi belah kiri pula, bulan depan pergi belah depan pula dia renovate. Memang kerja dia renovate rumah je. Pintu tu bertukar-tukar pintu masuk rumah dia. Kejap belah kanan, kejap tengah, belah kiri. Kadang-kadang tak ada pintu langsung. Punya banyaknya dia punya duit tu boleh renovate rumah. Tuan-tuan sekalian, lalu kata Imam Hasan Al-Basri, banyakkan istighfar kepada Allah. Bayangkan ketiga-tiga orang tadi datang, bertanyakan, mengadukan masalah, tetapi jawapan yang sama diberikan oleh Imam Hasan Al-Basri. Lalu anak murid dia tanya, wahai Imam, tadi 3 orang datang, semua mengadu benda yang sama, masalah masing-masing, tapi kamu bagi solusi yang sama. Banyakkan istighfar kepada Allah. Lalu kata Imam Hasan Al-Basri, tidakkah kamu mendengar Allah Ta'ala pernah sebutkan dalam Al-Quran, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Tuan-tuan, dalam ayat ini Allah Ta'ala sebutkan tentang beberapa kelebihan orang yang istighfar kepada Allah Ta'ala. Apa Allah Ta'ala sebut? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mintalah kamu ampun kepada Allah, kerana dialah Tuhan yang akan mengampunkan dosa kamu. Tuan-tuan, bila kita istighfar, yang pertama sekali Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kita. Yang ketiga, wa yusilis samaa'a 'alaikum midrara. Kata Allah, aku akan turunkan hujan yang lebat. Tuan-tuan, hujan ini adalah simbolik kepada rezeki.
Bumi ni tuan-tuan dia memerlukan hujan supaya tumbuh-tumbuhan dan manusia boleh hidup. Lalu tuan-tuan kata Allah, aku akan kurniakan, berikan kepada kamu air hujan yang begitu banyak. Tuan-tuan, orang yang istighfar, maka Allah Ta'ala akan kurniakan kepada mereka tuan-tuan rezeki yang murah dan rezeki yang banyak. Bukan hanya itu saja, wa yumdidukum bi amwali wa banin. Bahkan yang ketiga kata Allah, bukan hanya rezeki kamu banyak, tetapi aku akan tambahkan rezeki yang kamu ada, dan aku akan tambahkan anak penak zuriat keturunan kamu yang ada, kata Allah. Tuan-tuan bayangkan, orang yang banyak istighfar ni tuan-tuan, Allah Ta'ala murah tambahkan rezeki, dan Allah Ta'ala tambahkan zuriat keturunan mereka. Bukan itu saja, wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Aku akan berikan kepada mereka kebun-kebun dan anak-anak sungai yang mengalir di bawahnya. Tuan-tuan, kebun ini adalah simbolik kekayaan, dan kebun ini adalah simbolik kehidupan yang mampan. Tuan-tuan, orang yang ada kebun, hidupnya tuan-tuan senang. Orang yang ada kebun tuan-tuan, hidupnya tuan-tuan, maknanya dia ada pendapatan hasil yang cukup. Tuan-tuan sekalian, lalu ini kelebihan yang Allah Ta'ala sebutkan bagi mereka yang istighfar kepada Allah. Dosa kita Allah Ta'ala ampun, Allah Ta'ala murahkan rezeki kita, Allah Ta'ala tambahkan harta kita, Allah Ta'ala bagi zuriat keturunan kepada kita, dan Allah Ta'ala bagi kita kepada kita kehidupan yang cukup dan kehidupan yang lengkap. Tuan-tuan bayangkan ni kelebihan orang yang minta ampun kepada Allah ni dari segi duniawi. Dari segi akhirat, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Cepat, segera, laju-lajulah kamu minta ampun kepada Tuhan kamu. Kenapa Allah Ta'ala suruh kita minta ampun? Kerana Allah Ta'ala nak bagi kepada kita tuan-tuan syurga seluas langit dan juga bumi. Tuan-tuan bayangkan, dapat rumah besar Masjid Pek Jawa ni pun tuan-tuan kita rasa heaven dah. Bayangkan rumah kita tuan-tuan besar macam masjid ni. Oh, kita tak tahu nak kemas pun malas lah. Kan? Pasang orang gaji je lah. Berapa bilik tuan-tuan boleh buat kat rumah ni. Dah lah rumah besar macam ni, laman pula macam laman Masjid Pek Jawa ni. Kan? Oh, dia punya, kita tak tahulah tuan-tuan. Tu kita rasa besar dah. Ini bayangkan syurga tadi ni tuan-tuan, seluas langit dan juga bumi, Allah Ta'ala akan berikan kepada mereka yang minta ampun ataupun istighfar kepada Allah Ta'ala. Yang mana Allah Ta'ala sebut uiddat lil muttaqin. Kami berikan kepada mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini janji yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka yang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan sekalian, sebab itulah istighfar itu tuan-tuan tanda kita ingat kepada Allah. Istighfar ataupun nama lainnya ialah zikir. Tuan-tuan, fungsi zikir ni tuan-tuan dia dua. Satu, untuk kita ingat kepada Allah, dan yang kedua, fungsi zikir ni tuan-tuan untuk dekat dengan Allah. Itu fungsi zikir yang menyebabkan manusia tadi dekat dan manusia tadi ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi berapa ramai tuan-tuan orang yang berzikir diingat kepada Allah. Kadang-kadang tuan-tuan dia istighfar, tetapi istighfar tadi tak sampai. Sebab apa tak sampai? Sebab mulut mengucapkan kalimat istighfar, tangan tuan-tuan sibuk main handphone, kepala fikir lain, lalu dia tidak menghayati istighfar yang dibaca. Tuan-tuan, ramai ataupun kebanyakan orang tuan-tuan hari ini dia berzikir, tetapi dia berzikir tuan-tuan hanya di mulut. Hatinya tuan-tuan tidak ada inti untuk dia memahami apa yang diucapkan. Tangannya tuan-tuan, kepalanya fokus dengan handphone yang ada di tangan. Lalu bagaimana tuan-tuan dia nak dapatkan kelebihan istighfar ataupun zikir yang diucapkan tadi? Sebab itulah tuan-tuan, zikir itu adalah mengikat hati manusia dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan ada motor, tuan-tuan bawa motor kita, tuan-tuan pergi ke pekan ataupun pergi ke bandar. Tuan-tuan, motor yang tuan-tuan parking, tuan-tuan lock dia punya handle dia. Kita lock tuan-tuan, motor tadi 50-50. Kenapa 50-50? Boleh jadi motor tadi ni tuan-tuan orang datang bawa Hilux, dia angkut motor kita naik atas Hilux, jalan sekali dengan Hilux tadi. Tuan-tuan, motor tadi tak selamat. Tapi bayangkan orang bawa motor pergi ke bandar,
dia bawa dia punya rantai, ada tempat parking motor tuan-tuan, ada besi palang, ada motor dia, kemudian diikat dia punya roda tadi, rem tadi dengan rantai, kemudian di lock tuan-tuan dengan padlock, kemudian di lock tadi, kemudian di lock dia punya handle dia, lalu motor ni tuan-tuan insya-Allah akan selamat. Sekurang-kurangnya tuan-tuan dia nak curi tadi, motor tadi masih lagi diikat dengan palang. Tuan-tuan, manusia begitu. Hati manusia kalau tak diikat dengan Allah, maka syaitan akan bawa lari hati manusia. Hati kita ni tuan-tuan kalau tak diikat dengan Allah, lalu hati tadi akan dibawa lari oleh syaitan. Dan syaitan ni tuan-tuan bila dibawa lari, lagi licik daripada pencuri ataupun daripada penyeluk saku yang ada. Tuan-tuan, kita ni jarang kena seluk saku. Zaman saya belajar dulu tuan-tuan, kan, bila pergi belajar di sana tuan-tuan, pengangkutan utama dia dua. Satu van, yang kedua bas. Kalau naik tuan-tuan, tak ada dia nak naik 2-3 orang. Sekali naik ni tuan-tuan, selagi muat dia akan sumbat orang dalam tu. Akan bas tu tuan-tuan, kalau nak kata sardin, dia lebih sikit daripada sardin, terkeluar-keluar orang. Dan bila ramai sangat orang tuan-tuan, biasanya penyeluk saku ni tuan-tuan dia akan ambil peluang untuk seluk saku, dompet ataupun barang berharga orang yang ada dalam bas tadi. Kadang-kadang tuan-tuan kita tak sedar bila dia buat kerja. Tengah-tengah nak bayar ni tuan-tuan, seluk-seluk poket, dompet hilang. Turun saja daripada bas tuan-tuan, tahu-tahu handphone kita hilang. Kalau tuan-tuan ada pengalaman anak belajar tuan-tuan, bas kat sana tuan-tuan dia tak pernah berhenti. Jarang dia berhenti. Biasa bas kat sana kalau tuan-tuan nak turun, tuan-tuan bagi tahu nak turun, dia akan slow je. Dia akan slow, lalu tuan-tuan kena pasang kuda-kuda untuk melompat daripada bas. Turunnya lompat, naik pun kena lompat. Biasanya tuan-tuan budak-budak baru dia lompat naik dengan lompat turun ni tuan-tuan biasa dia akan fail. Ni tahun pertama. Tapi masuk tahun seterusnya tuan-tuan dia akan jadi orang yang pakar dalam lompat dan turun daripada bas. Tuan-tuan sekalian, maknanya penyeluk saku ni tengah-tengah kelam kabut ni tuan-tuan, dia boleh ambil dompet kita tanpa kita sedar. Tapi syaitan tuan-tuan dia lagi pantas dan dia lagi licik daripada penyeluk saku yang ada. Tuan-tuan, ada satu kisah. Ada seorang ni tuan-tuan, dia pergi kerja naik pengangkutan awam. Bila naik pengangkutan awam tuan-tuan, masalah utama dia ialah dompet dia seringkali kena curi. Dompet dia kena curi. Dompet dia ni tuan-tuan seringkali kena curi. Lalu tuan-tuan, bila dompet asyik kena curi tuan-tuan, akhirnya dia rasa asyik kena curi je. Lalu tuan-tuan, dia ni pun satu hari dia terfikir macam mana dia nak nasihatkan penyeluk saku yang curi dia punya dompet setiap hari tu. Lalu tuan-tuan, dia pun pergi ke pasar malam, dia beli dompet yang murah. Dia pun beli dompet murah. Bila beli dompet tuan-tuan, dia punya perancangan je tuan-tuan, dia nak tulis surat kepada penyeluk saku. Dia cadang, aku nak tulis surat lah kepada penyeluk saku ni, biar dia insaf sikit bila dia baca surat aku. Lalu dia beli dompet tuan-tuan, balik tu dia buat satu nota, dia buat sticky note kepada penyeluk saku, berhentilah kamu daripada mencuri ataupun menyeluk saku, kerana perbuatan tadi adalah perbuatan yang haram dan berdosa dan kamu akan dimasukkan ke dalam neraka. Sekian, terima kasih. Dia pun koyakkan tuan-tuan saiz kad tu, name card tu, kemudian disisipkan masuk dalam dompet. Kemudian tuan-tuan, besoknya dia pergi kerja dengan satu harapan supaya dompet dia kena curi macam biasa. Dia kata kena curi pun tak apalah, aku redha je kali ni. Janji aku punya mesej sampai. Tuan-tuan, bila dia buat gitu tuan-tuan, dia tunggu, bila dia pasang perangkap gitu tuan-tuan, biasanya tuan-tuan bila kita tunggu dia takkan datang. Macam tuan-tuan lah, pakai helmet, ikut peraturan traffic light, waktu tu tak ada polis pun. Cuba tuan-tuan tak pakai helmet, merata polis kat depan sana. Ada hoplok pula hari ni, selalu tak ada. Contoh, biasa tuan-tuan, kita bawa kereta tak pakai tali keledar, okey je. Okey je tak pakai tali keledar. Tapi hari ni, bila kita tak pakai, selalu kita pakai. Time kita pakai tuan-tuan, tak ada pun polis buat hoplok.
Tapi time kita tak pakai itulah tuan-tuan, tiba-tiba kat depan ada orang tahan. Cik, tak maaf cik. Kan? Tadi saya dah pasang dah, cik tak pakai tali keledan. Ni cik baru pakai kan? Kan? Sebab apa? Sebab kawan saya kat belakang dah tembak dulu dah. Tuan-tuan, waktu kita tunggu, dia tak datang. Waktu tak tunggulah tuan-tuan, dia datang. Waktu tuan-tuan, dia tunggu orang nak curi dia punya dompet tuan-tuan, tak datang-datang. Lalas tuan-tuan, dia pun hari tersebut dia pasrah. Kan? Pasrah sebab apa? Pasrah sebab tak ada orang nak curi dia punya dompet dia macam biasa. Lalu tuan-tuan, dia pun turun daripada bas, dia pun peganglah dia punya dompet. Kan? Dia pegang, oh ada lagi dompet aku. Lalu dia pun keluarkanlah dompet dia. Nak keluarkan name card ataupun nak keluarkan dia punya nota tadi nak buang. Kan dah pencuri tak ada, tak jadilah aku nak nasihat, dia pun nak buang. Waktu nak buang tuan-tuan, rupanya baru dia perasan bahawa nota yang dia buat tadi ni tuan-tuan sudah berbalas. Nota berbalas dah. Kan? Yang balas siapa? Penyeluk saku yang balas. Terima kasih sebab nasihatkan saya. Tapi minta maaflah, saya memang tak boleh berhenti daripada mencuri kerana ini kerja saya. Sekian, terima kasih. Tuan-tuan, dia sendiri tak sedar bila dia punya dompet tadi kena curi, kena seluk, kemudian boleh patah balik, siap balas balik dia punya surat. Oh, tuan-tuan bayangkan, padahal bawah tu dia tak macam tuan-tuan dulu, pecah kaca, pecah gelas, sudah baca harap balas. Kan dulu tuan-tuan macam itulah. Kan letak apa, bedak, kan kemudian letak bagilah kita punya pasangan dulu. Tuan-tuan sekalian, nak sebutnya tuan-tuan, itu penyeluk saku punya kepakaran. Mereka boleh curi tuan-tuan, mereka boleh ambil kita punya dompet, barang berharga tanpa kita sedar. Tapi syaitan tuan-tuan, dia lagi licik daripada penyeluk saku yang ada. Mereka boleh curi kita punya hati tuan-tuan tanpa kita sedar. Kerana itulah kena banyakkan istighfar, banyakkan zikir kepada Allah. Kerana zikir tadilah tuan-tuan akan mengikat hati manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin yang dikasihi rahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan ataupun pengajaran daripada istighfar ini tuan-tuan ataupun hadis ini, hadis ni tuan-tuan nak mengajar kepada kita kepentingan minta ampun kepada Allah. Tuan-tuan, Nabi tak ada dosa. Nabi istighfar 70 kali dalam satu hari. Lalu kita tuan-tuan banyak dosa, takkan 70 kali. Tuan-tuan, orang banyak dosa, takkan 70 kali. Nabi tak ada dosa, lebih 70 kali Nabi minta istighfar. Sepatutnya kita yang banyak dosa tuan-tuan, lebih daripada 70 kali kita kena istighfar kepada Allah. Nabi tuan-tuan tak ada dosa, Nabi dijamin syurga. Nabi sembahyang malam tuan-tuan, sampai bengkak kaki Nabi, lamanya Nabi berdiri nak menunjukkan rasa syukur kepada Allah Ta'ala, sampai bengkak kaki Nabi. Sampai dekat kita tuan-tuan, kaki dah bengkak, tak sembahyang-sembahyang. Kan tu kita punya kelebihan. Kaki bengkak dah. Kan kadang-kadang bukan bengkak, kena potong dah terus dah. Sembahyang pun tidak. Kan tu masalah kita ni. Muslimin dan dikasihi rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya nak simpulkan tuan-tuan dengan satu kisah. Satu ketika Imam Ahmad Ibn Hanbal, kan kita ada 4 imam, kan Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Satu ketika Imam Ahmad tuan-tuan dia pergi berjalan, dia pergi musafir. Time dia musafir tuan-tuan, tiba-tiba Allah Ta'ala takdirkan dia tuan-tuan berhenti satu tempat. Dia berhenti satu tempat. Lalu Imam Ahmad pun tuan-tuan berhenti tempat tersebut, dia cari masjid. Dia pun nak berehat di masjid. Sekejap. Dia pun nak berehat di masjid. Bila nak berehat di masjid tuan-tuan, waktu tu azan berkumandang. Dia pun ambil semayang, dia pun semayang macam biasa. Selesai semayang tuan-tuan, dia pun berehat. Waktu dia setengah berehat tuan-tuan, tiba-tiba AJK masjid datang. Dia kata, wahai tuan, minta maaf tuan, masjid kami ni guna untuk semayang je. Nak rehat, tuan cari tempat lain. Kan nak lepak-lepak tak boleh kat sini. Kan nak berehat, akan cari tempat lain. Lalu kata Imam Ahmad, aku ni musafir, tak tahu nak ke mana. Dia kata tak apa, kat luar tu banyak lagi tempat. Lalu Imam Ahmad pun tuan-tuan keluar daripada masjid. Dia pun berjalanlah tuan-tuan cari tempat untuk berehat. Waktu dia sedang berjalan tuan-tuan, tiba-tiba ada seorang lelaki panggil Imam Ahmad. Kata, wahai tuan, mari sini ke kedai aku. Lalu Imam Ahmad pun tuan-tuan datanglah ke kedai lelaki tersebut. Lalu dia pun tuan-tuan menjamu Imam Ahmad, dia tanya daripada mana dan ke mana. Lalu kata Imam Ahmad, aku ni daripada tempat sekian-sekian. Tadi aku daripada masjid. Bila aku nak berehat, orang masjid tak bagi aku nak berehat. Dia kata tak apalah,
kebetulan dekat kedai aku ni ada satu bilik kat belakang, kamu berehatlah dekat belakang, kata pemuda tadi. Dia pun tak kenal bahawa orang tadi adalah Imam Ahmad. Tuan-tuan, lalu Imam Ahmad pun tuan-tuan terima pelawaan lelaki tadi, dia pun berehat di belakang. Ketika mana dia berehat, tuan-tuan, Imam Ahmad memerhatikan gelagat lelaki yang menjemputnya duduk di kedainya tadi. Dia tengok lelaki ni, tuan-tuan, setiap perbuatan yang dia nak buat, dia akan mulakan dengan istighfar. Bahasa mudahnya, tuan-tuan, mulutnya ni tak pernah lekang daripada istighfar kepada Allah Ta'ala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Sampai Imam Ahmad pelik tengok lelaki tadi ni. Lalu tuan-tuan, waktu makan, Imam Ahmad dijemput oleh lelaki tadi untuk makan. Dia pun panggil Imam Ahmad duduk satu meja. Waktu makan ni lah, tuan-tuan, Imam Ahmad ambil peluang untuk tanya kepada lelaki tadi. Dia kata, wahai pemuda, wahai lelaki, daripada tadi aku menjadi tetamu kamu, dan aku memerhatikan kamu daripada tadi, dan aku tengok mulut kamu ni tak pernah berhenti dan lekang daripada istighfar kepada Allah. Kenapa kamu banyak istighfar? Lalu kata lelaki tadi, aku ni banyak dosa kepada Allah, sebab itulah aku ni banyak istighfar kepada Allah Ta'ala. Imam Ahmad tanya lagi, apa yang kamu dapat sepanjang kamu amalkan istighfar dalam hidup kamu ni? Apa yang kamu dapat dalam hidup kamu? Lalu kata lelaki tadi, selama mana aku mengamalkan istighfar ini, aku memerhatikan setiap hajat yang aku nak, setiap permintaan yang aku mohon kepada Allah, semuanya aku telah dapat. Aku nak pergi haji, Allah Ta'ala dah bagi aku pergi haji. Aku nak kenderaan, Allah Ta'ala bagi aku kenderaan. Aku nak apa-apa, semua aku dah dapat, kata lelaki tadi. Semua yang aku nak, aku dah dapat, kata lelaki tadi. Cuma dia kata dia ada satu lagi hajat aku, sampai hari ni masih lagi belum tertunai. Lalu kata Imam Ahmad, apa hajat kamu? Lalu kata dia, dalam hati aku, dalam diri aku ni, aku pernah berdoa dan aku sentiasa berdoa kepada Allah supaya sebelum aku mati, aku dapat berjumpa dengan Imam Ahmad Ibn Hanbal, dan aku dapat jemput dia datang ke tempat aku, dan aku nak jamu dia makan. Dan kata dia, inilah satu-satunya hajat aku yang masih lagi belum tertunai dan belum tercapai. Lalu kata Imam Ahmad, subhanallah, maha suci Allah Ta'ala. Kata Imam Ahmad, kalau kamu nak tahu, sebenarnya akulah Ahmad Ibn Hanbal. Dan sekarang ni baru aku tahu, disebabkan istighfar kamu, Allah Ta'ala telah gerakkan hati aku untuk sampai ke sini. Dan barulah aku tahu kenapa orang masjid tadi halau aku keluar daripada masjid, kerana istighfar kamu. Kerana istighfar kamu jugalah Allah Ta'ala telah takdirkan aku untuk menjadi tetamu kamu pada hari ini. Akulah Imam Ahmad Ibn Hanbal, kata Imam Ahmad. Tuan-tuan sekalian, nak bagi tahu apa? Ini kelebihan orang yang istighfar kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, kita nampak biasa, tetapi istighfar itu dia sangat luar biasa. Mudah-mudahan tuan-tuan kita ni, lagi-lagi bulan Ramadan ini, kita tambahkan lagi istighfar kita, tuan-tuan. Kita minta ampun kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala hapuskan segala silap dan salah yang kita lakukan kepada Allah Ta'ala. Kerana kita nak keluar daripada Ramadan ini, tuan-tuan, suci, bersih daripada sebarang dosa dan kemukaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maaf tuan-tuan, salah silap, kekurangan, ketelan kata dan sebagainya. Yang baik itu tuan-tuan datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang kurang datang dari kelemahan saya. Minallazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan tasbih kifarah Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri lil salafus lil ladzina amanu wa amilus shalihat. Tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya. Ya. Untuk. Hmm? Untuk.